Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Arni binti Suhaili, Pengarah Kolej Vokasional Matang. Yang berbahagia Tuan Haji Yul Hadzir bin Razali Bujang, Yang di-Pertua PIBG Kolej Vokasional Matang. Puan Nun Ana Abun, Penolong Yang di-Pertua PIBG Kolej Vokasional Matang. Yang dihormati T.S. Spencer Michael, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Vokasional Matang, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Kolej Vokasional Matang, T.S. Patrick Bailey anak Jonathan Jarau, Ketua Jaminan Kualiti Encik Sudato Binduki, diberi kerana serta warga Kolej Vokasional Matang ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ibu bapa, hadirin hadirat atas dijemput semua hadirin berdiri tegak untuk menyanyikan lagu Negaraku dan Ibu Pertiwi. Jemput Encik Muhammad Nur Fazli bin Razali bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibati limuttaqina wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, berkati dan rahmatilah, bulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi kolej yang kami cintai ini. Teguhkanlah muafakat dan eratkanlah silaturahim sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami daripada api pemusuhan, dendam kesumat, pertelingkahan pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allah berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana Alamin. Perbaiki segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukkanlah doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawakku sayang. Salam Wokmat di hati. Yang berusaha Tuan Haji Yul Hadzir bin Razali, Yang di-Pertua PIBG Kolej Vokasional Matang, Yang berusaha Puan Nun Ana Abun, Naib Yang di-Pertua PIBG KB Matang, Yang berusaha T.S. Patrick Bailey anak Jonathan, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik, Yang berusaha Encik Sudato Binduki, Ketua Jaminan Kolej Vokasional, Ketua Jaminan Kualiti Kolej Vokasional Matang, Barisan Exco PIBG, Barisan Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Program, Ketua Bengkel, syarah-pensyarah yang dikasihi, serta yang dihormati para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya amat bersyukur pada pagi ini dipertemukan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan waris
ataupun ibu bapa penjaga kepada anak-anak yang menimba ilmu di Kolej Vocasional Matang ini. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian anda semua hadir dalam mesyuarat PIBG kali ke-28. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tepukkanlah untuk diri sendiri. Okey. Okey, next slide next. Okey. Baik, mungkin bagi ibu bapa yang memang anak agak dah menimba ilmu di KB Matang ini, ada yang masih baru bersama saya kerana saya merupakan pengarah di sini. Lebih kurang pada hari ini adalah genap baru 2 bulan lah berada di KB Matang. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan ibu bapa semua, KB Matang ini bukanlah asing kepada saya kerana sebelum ini saya merupakan guru di KB Matang, dan sebelum berpindah keluar daripada KB Matang pada tahun 2014, jawatan terakhir saya di sini adalah sebagai Ketua Jaminan Kualiti. Kemudian saya berhijrah atas keperluan perkhidmatan, dilantik sebagai penolong kanan hal ehwal murid ke Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Kemudian jawatan terakhir di situ adalah sebagai penolong kanan pentadbiran, sehingga pada tahun 2019 saya ditawarkan ataupun atas keperluan perkhidmatan telah dilantik sebagai pengarah Kolej Vocasional Kuching, dan pada 8 hari bulan Mei yang lepas telah dilantik untuk bertugas di KB Matang ini. So selamat berkenalan kepada ibu bapa semua. Mungkin saya maklum bahawa ramai ibu bapa telah tahulah atas pertukaran. Hari ini ada pengarah lain yang berucap di hadapan. Okey, ibu bapa yang saya hormati sekalian, kekuatan di KB Matang ini saya ingin berkongsi. Pada ucapan saya pada hari ini lebih kepada perkongsian kepada ibu bapa. Okey, kekuatan yang kami ada di sini adalah terdiri daripada 1068 orang anak-anak pelajar. 1068 orang anak-anak pelajar daripada tahun 1 iaitu semester 1 dan 2 SVM, tahun 2 semester 3 dan 4 SVM, tahun 3 diploma Vocational Malaysia DVM semester 1 dan 2, dan tahun 4 adalah DVM semester 3 dan 4. Walau bagaimanapun, kami masih ada lagi anak-anak pelajar yang sekarang ini sedang menjalani on the job training selama 6 bulan, dan ada yang 5 bulan dan akan berakhir pada September 2023. Okey, ini sebagai perkongsian kepada ibu-ibu dan bapa-bapa lah yang ada pada pagi ini. Dalam jumlah seramai 1068 orang ini, 695 orang adalah anak-anak yang kita jaga di asrama. Okey, ibu dan ayah semua, 695 orang adalah pelajar-pelajar asrama, dan selebihnya adalah seramai 374 orang adalah pelajar-pelajar harian. Bagi saya ini adalah jumlah pelajar yang memang agak ramai dan merupakan kolej vocational populasi yang paling ramai di antara 7 buah sekolah menengah teknik, 7 buah KV dan sekolah menengah teknik yang ada di Sarawak. Okey, saya harap ibu bapa dapatlah info ini, dan sepatutnya kita sebagai warga KB Matang, ibu bapa juga adalah warga KB Matang, kita amat berbangga kerana
kita adalah college vocational yang terbesar lah di Sarawak. Bukan kawasan yang besar. Okey, kawasan pun memang yang terbesar juga, dan juga populasi yang ada, warga di dalam ini juga merupakan jumlah yang agak besar. Okey? Okey. Okey, next slide. Baik, ini merupakan 10 program yang ada di KB Matang. Okey, mungkin ibu bapa hanya tahu program yang anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sahaja yang ada di sini. Okey. Baik, yang pertama ialah diploma kosmetologi ataupun program kosmetologi. Okey, program pengurusan perniagaan, program seni kulineri, program seni reka fashion, program teknologi automotif, teknologi elektrik, teknologi elektronik, teknologi pembinaan dan teknologi pemesinan industri, dan juga penyejukan dan penyamanan udara. Untuk pengetahuan ibu bapa semua, satu lagi kekuatan dan kebanggaan kita di KB Matang ini ialah kita hanya satu-satunya KB di Sarawak yang menganjurkan, yang mengadakan program penyejukan dan penyamanan udara. Yang ini tidak ada di KB yang lain di negeri Sarawak. Jadi hanya KB Matang saja ada program seperti ini. Okey. Okay, next. Baik, hala 7 college vocational. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, kami adalah antara orang yang dulu, orang yang terawal. Masa itu saya masih ketua jaminan kualiti yang bersama-sama dengan pihak BPL TV, bahagian pendidikan dan latihan technical vocational, kita direct, okey, di bawah bahagian yang memperjuangkan waktu itu transformasi pendidikan vocational. Okey, pendidikan transformasi pendidikan vocational ini adalah hanya untuk yang berubah. Dulunya kita adalah sekolah menengah vocational kan, tetapi diubah menjadi college vocational hanya berhala tujukan untuk melahirkan 70% anak-anak yang dilahirkan melalui program DVM ini. DVM adalah bekerja. 70% mereka itu nanti akan keluar sebagai seorang pekerja mahir. Kemudian 20% akan keluar menjadi usahawan. Okey, kita amat bangga sebab ramai, nanti pada hujung slide saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, ramai anak-anak KB Matang yang telah berjaya menjadi usahawan di luar sana, yang mempunyai income, malah income dia melebihi gaji guru dia. Macam itulah. Itu yang sebenarnya yang nak dilahirkan oleh transformasi pendidikan vocational. Dan 10% adalah melanjut pelajaran. Untuk pengetahuan ibu dan bapa semua, sekarang ini institusi pendidikan awam, universiti awam juga turut menerima anak-anak KV yang mempunyai DVM ini, Diploma Vocational Malaysia, untuk menyambung pelajaran mereka ke universiti awam. Okey. Nanti saya akan tunjukkan universiti-universiti yang menawarkan kursus kepada anak-anak kelahiran college vocational. Okey. Ini objektif penubuhan college vocational. Okey, next. Baik, untuk itu saya ingin menerangkan, menjelaskan kepada ibu bapa berkaitan dengan peraturan akademik. Okey? Peraturan akademik pelajar-pelajar college vocational. Ibu bapa semua, saya ingin menarik perhatian bahawa kita tidak seperti sekolah di aliran perdana, sekolah harian atau asrama aliran perdana. Sebab tiada automatik
dapat naik semester bagi anak-anak ini. Okey, saya rasa mungkin ibu bapa yang anak-anaknya especially yang baru saja masuk ke KV, mungkin ini adalah pengetahuan yang terbarulah untuk anda semua. Jadi yang biasanya sekolah ini dia macam ada keturunan. Kalau abang kakak dia dulu berjaya, nampak berjaya, maka adik-adik dia akan ikut serta untuk melanjutkan pelajaran di college vocational. Oleh itu ibu bapa semua, di KV ini nak lulus itu tidak susah. Nak gagal pun tidak susah. Okey, sekiranya pelajar-pelajar ini, okey, sekiranya anak-anak kita gagal modul vocational pada semester 1, maka dia tidak boleh menyambung ke semester 2. Bukan macam anak-anak di sekolah biasa. Okey, ini yang saya akan terus terangkan nanti. Ini baru intro. Okey, kalau anak-anak di sekolah biasa tingkatan 4 lah, sebab kita ambil yang setara umur kan. Apabila mereka ujian penggal 1 gagal subjek, boleh tak anak ini menyambung ke penggal kedua? Automatik. Boleh kan? Okey. Tetapi pelajar di KV, ibu bapa kena faham tiada lulus automatik. Maksudnya, tapi syaratnya senang. Nak lulus, nak sambung SEM ke SEM itu tidak susah sebenarnya. Cuma tiada terus dapat masuk ke semester 2. Sebab kita di sini sistem pengajian, bukan sistem persekolahan. Sistem pengajian maksudnya pelajar kita ada pentaksiran berterusan, kita ada penilaian akhir dan sebagainya. Okey, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan yang ini melalui slide nanti, okey. Okey, next. Okey, itu dia sistem pengajian di KV ya. Okey, untuk tahun 1 dan 2 adalah di peringkat Sijil Vocational Malaysia SVM. Dan pada tahun 1 dan 2 ini serampang 2 mata. Maksudnya betapa sebenarnya untung anak-anak di KV. Tuan-tuan dan puan-puan adalah ibu bapa yang berpandangan jauh. Sebab bila menghantar anak-anak di KV ini, anak-anak ini pada tahun 1 dan 2 itu, dalam pada mereka dinilai untuk Sijil Vocational Malaysia, mereka juga evidence yang sama akan dinilai untuk Sijil Kemahiran Malaysia. Fahamkah? Fahamkah ibu bapa? Okey? Mereka dapat Sijil Vocational Malaysia dan mereka juga selesai sahaja penilaian akhir pada semester keempat. Okey, semester keempat, ya betul, pada tahun 2 itu. Pada tahun 2 semester 4 SVM selesai saja Sijil Vocational Malaysia. Sebulan selepas itu JPK pula akan buat satu peperiksaan akhir dengan evidence yang sama telah dinilai untuk SVM untuk menganugerahkan anak-anak ini dengan Sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 free of charge. Kan, kalau kita pergi dekat ILP ke yang menawarkan SKM ini, kita ada kena bayar kan. Ini bukan tahap 1, bukan tahap 2, tetapi dia single tier. Ini dinamakan single tier, terus ditawarkan ke tahap 3. Untung anak-anak. Saya selalu bagi diorang perbandingan. Bukan kita katakan di luar itu tidak baik, bukan. Sebab bila kita lihat keupayaan anak-anak yang masuk di sini, dari awal memang tiada yang nak jadi doktor lah kan. Kalau saya interview anak-anak tuan-tuan, saya tanya awak nak jadi apa? Kalau dia kata nak jadi doktor, okeylah, di sini bukan tempat nak jadi doktor. Sebab di sini adalah untuk pelajar yang berkemahiran. Saya selalu banding, nak bagi semangat kepada anak-anak ini.
Kalau awak ada SPM lah, SPM awak tu alang-alang saya kata. Tapi awak tak bukan alang, SPM awak ada, awak dapat straight A, tapi awak interview pergi industri. Okey? Kawan ini guna sijil SPM, tapi dia straight A ni. Straight A means matematik A apa semua kan. Tapi awak ada sijil Vocational Malaysia, ini belum DVM, ini saya banding SVM saja. Dan awak ada SKM 3, awak nak pergi kerja di Proton sebagai apa tu? Yang mekanik. Awak fikir siapa yang dipilih oleh Proton? Adakah pelajar yang memang apa tu? Fizik A, Maths A dan segalanya, ataupun awak pelajar KV matang lah, supaya pelajar kita apa tu, yang kita positif sikit. Awak pelajar KV matang yang telah pun punya sijil Vocational Malaysia dan sijil Kemahiran Malaysia tahap 3. Mana satu orang akan pilih? Saya tanya. Dia orang tahu. Of course kalau mekanik lah, kalau dia di doktor memanglah anak kita ni, bukan kita menjurus ke arah itu kan. Jadi of course mereka akan memilih anak-anak yang ada kemahiran. Sebab itu saya kata bila saya berhadapan dengan ibu bapa hari ini, saya rasa macam keterharuan itu ada. Betapa ibu bapa yang ada hari ini, yang datang di dalam dewan ini mempunyai satu kesedaran. Okay, kesedaran tentang perlunya anak-anak yang telah kita sediakan dengan kemahiran, mengikut kemampuan anak-anak kita kan. Kalau anak-anak memang akademik baik, memang nak jadi doktor, so kita arahkan dia menjadi seorang doktor dan sebagainya. Okey, untuk diploma Vocational Malaysia juga, dia bukan adanya naik secara automatik. Tiada tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita dapat result anak-anak kita SVM. Okey? Jadi sebanyak 94.38 yang dapat lulus SVM, dan 98% daripada yang lulus itu layak untuk menyambung pengajian ke DVM. Okey, DVM pun tiada automatik. Melalui syarat-syarat tertentu, maka dia boleh ditawarkan untuk menyambung seterusnya ke DVM. Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, anak-anak yang masih SVM ini, mereka masih terikat dengan lembaga peperiksaan. Soalannya disediakan oleh lembaga seperti juga SPM di luar sana. Hanya DVM sahaja adalah di bawah kawalan bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational di Putrajaya. Okay, next. Okay, ini adalah tempoh pengajian seperti yang saya sebut tadi. Okay, struktur pengajian sebenarnya tu saya bagi tahu terlalu mudah. Anak-anak sebenarnya syarat dia setiap hari hadir. Mustahil dia gagal. Itu je resipi dia. Sebab ibu-ibu semua, bapa-bapa semua, ibu-ibu bapa-bapa, setiap hari apa yang mereka belajar itu adalah pentaksiran. Apa saja cikgu ajar hari itu, itulah pentaksiran. Kalau 5 hari dia tidak hadir, berapa hari dia kehilangan masa untuk ditaksir oleh pensyarah-pensyarah. Bayangkan. Itu yang sebenarnya kita sekarang nak nakkan ibu bapa memberi kerjasama kepada pihak kolej supaya anak-anak ini dipastikan memang hadir untuk datang ke kolej, kerana setiap hari PDP itu pembelajaran mereka akan ditaksir. Okey, untuk seorang pelajar tuan-tuan dan puan-puan, untuk satu modul ini file dia tebal untuk ditaksir. Di dalam itu ada ada semua elemen-elemen item-item pentaksiran di dalam itu. Contohnya kalau pelajar yang ringkas yang kita boleh faham lah.
Okey, hari ini belajar di automotif lah. Hari ini buka tayar. Setiap cara buka tayar itu ada markahnya. Mudah kan? Mudah kan ibu bapa? Itu maksudnya setiap hari adalah hari ditaksir. Sebab itu dinamakan PB, pentaksiran berterusan. Markah dia pula untuk modul vocational modul vocational adalah 70%. Mudah, 70%. Mustahil pelajar boleh gagal. Okey? Okey, kemudian untuk penilaian akhir modul vocational ini adalah 30%. Final exam 30% saja. Okey? Kemudian tetapi ada syarat-syarat lagi yang membolehkan untuk PA dan PB ini ditambah. PA adalah penilaian akhir untuk menentukan mata grade dia sama ada dia lulus atau tidak mata modul vocational ini. Okey, pelajar kita telah sediakan buku peraturan akademik dan nanti bolehlah mak bapak baca jugalah peraturan akademik untuk KB. Itu semua KB di Malaysia. Okey, kemudian untuk modul akademik pula, ini yang terbalik. Untuk pentaksiran berterusan kecuali mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan Islam. Untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains. Yang ini dia terbalik. PB dia, penilaian berterusan dia hanya 30% dan penilaian akhirnya adalah 70%. Okey, tetapi modul akademik kalau pelajar itu gagal pada semester tersebut, mereka boleh mengulang. Modul vocational tiada ulangan. Sebab itu pelajar itu kena ulang nilai sebelum tamat tempoh untuk key in markah. Diberi peluang anak-anak ini sebenarnya ulang nilai. Sebab itulah nama dia pentaksiran berterusan. Cuma ada kalangan pensyarah tidak dapat membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kerana mereka tidak hadir. Kalau tak hadir, macam mana nak buat penilaian kan? Macam mana nak buat pentaksiran? Sebab itu saya menyeru kepada ibu bapa semua, mohon anak-anak ini hadir ke kolej. Sebenarnya kalau di peringkat DVM kurang daripada 80% kehadiran, anak-anak ini tidak boleh duduk exam. MQA dia betul-betul tengok kehadiran. Okey, jadi saya menyeru lagi sekali ya tuan-tuan dan puan-puan, pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memang hadir ke kolej. Ada pelajar ini dia ada, tapi mereka tak masuk kelas. Kehadiran harian ada. Jadi satu kerja lagi pensyarah-pensyarah saya ialah kena cari dulu. Cari mereka. Kadang-kadang tak tahu di mana mereka berada ini. Tapi sebenarnya bila berada di vocational ini terlalu mudah untuk lulus. Dan terlalu mudah itu saya kata yang gagal ini biasanya dia tidak hadir untuk sekian lamanya. Itu pun sebenarnya di KB Matang saya memang bila saya tengok result kan, saya memang amat berterima kasih kepada pensyarah di sini. Kerana pensyarah di sini kalau kita ikut sistem ini sebenarnya sama juga seperti di IPT, sama ada swasta atau awam cara pengajiannya. Tapi memandangkan pensyarah-pensyarah di sini lebih banyak membantu anak-anak kita sebenarnya. Tapi sampai bila kita nak disiplinkan anak-anak ini? Okey, kadang-kadang dah nak tutup tarikh untuk key in markah. Okey, demi nak anak-anak ini nak dibantu, pensyarah sanggup untuk turun untuk buat pentaksiran. Kalau yang kecil tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau bagi program yang besar, contohnya pemesinan ataupun kulineri. Kulineri dia orang buat penilaian masa amali. Tapi anak-anak ni seorang saja yang tercicir. Takkan kita nak beli bahan yang banyak lagi, contohnya mereka ada restoran servis. Bagaimana kita nak nilai seorang pelajar ini untuk membuat restoran servis?
Takkanlah untuk dia seorang kita nak order lagi bahan basah untuk dia buat masakan seperti satu restoran. Itu yang sebenarnya kekangan di pihak pensyarah. Jadi saya harap mungkin ibu bapa yang telah faham dengan situasi ini, hanya satu saja, make sure anak kita berada di college dan mengikuti pelajaran di kelas atau di bengkel. Apabila ada kerja khusus yang diberikan, tolong pantau anak-anak supaya mereka buat. Okey? Baik. Okey, next. Okey, untuk syarat-syarat SBM pula mesti lulus bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini adalah bahasa Melayu yang setara dengan bahasa Melayu SPM. Ini syarat dia. Purata nilai grade akademik adalah 2.0. Purata nilai grade kumulatif ataupun yang terkumpul adalah 2.67. Dan kompeten semua kursus vocational. Itu saya kata tadi, modul vocational ini kena kompeten. Senang saja nak kompeten, sebab kalau anak-anak kita buat, mustahil mereka akan gagal. Itu saja. Okey, kemudian untuk penyetaraannya, ini saya share sepintas lalulah. Penyetaraan sijil vocational Malaysia. Yang next tu. Next. Okey. Ini kita tunjuk saja. Ini BM dan sejarah adalah subjek yang setara dengan BM dan sejarah SPM. Okey, next. Okey, untuk syarat kelayakan ke program diploma, lulus SBM, 3 kepujian dalam mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang setara SPM tadi, iaitu BM dan sejarah. Kemudian pelajar tidak memperoleh kepujian bahasa Melayu, ya, boleh melanjutkan pengajian di peringkat BM dengan mengambil kursus bahasa kebangsaan A. Kalau BM dia tidak kredit di SBM tadi, dia masih boleh menyambung, tetapi mereka ada syarat khas nanti, mereka kena ambil satu subjek tambahan, iaitu bahasa kebangsaan A. Okey, next. Ini yang kita dah sebut tadilah. Okey. Next. Okey, ini kita tayang sepintas lalu kedudukan akademik diploma. Next. Okey, yang ini ada di dalam buku akademik, peraturan akademik. Okey, intervensi. Okey. Ini yang saya nak tunjukkan. Okey, buka dulu Okey, anak-anak ini pada minggu yang ke-7 kita memang telah buat satu mesyuarat intervensi. Mesyuarat intervensi ini untuk memantau sejauh mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah menyiapkan PA mereka, PB mereka. Okey? Di sini nanti ketua program akan melaporkan kepada jawatankuasa akademik sekiranya ada anak-anak yang bermasalah. Kita akan buat intervensi ini pada minggu yang ke-7 dan juga minggu yang ke-13. Okey? Selepas mesyuarat inilah nanti mungkin akan ada panggilan hangitlah kepada ibu bapa. So mohon kerjasama sekiranya selepas intervensi minggu ke-7 ada pensyarah yang akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan anak-anak kita. Ini nama dia intervensi. Dan juga pada minggu yang ke-13. Okey, minggu terakhir bagi mereka dalam setiap semester adalah 14 minggu. Okey, kemudian 1 minggu persediaan dan 2 minggu adalah untuk penilaian akhir. Untuk SBM jumlah minggu pengajian adalah 17 minggu. Okey. Okey. Tips lulus SBM dan diploma senang saja. Okey. Tu yang saya bagi tahu tadi. Kalau nak lulus mudah. Okey, datang setiap hari, buat tugasan yang diberi, hantar tugasan yang dibuat. Mudah je. Tak ada disuruh nak cuci parit ke, nak cat bangunan ke, nak lulus ni. Terlalu mudah. Okey, kemudian kalau penilaian akhir pula wajib hadir. Yang tak hadir tidak dapat nak mengulang. Okey, kena hadir.
Itu saja tips nak lulus, mudah saja. Okey, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan kebolehpasaran graduan. Maksudnya next ago. Okey, kebolehpasaran graduan lulusan DVM KV Matang. Saya minta kaunselor buat perbandingan untuk 3 tahun. Okey, 2019 97.64. Maksud kebolehpasaran ni tuan-tuan dan puan-puan ialah ke mana arah tuju pelajar ini selepas tamat bergraduasi. Fahamkah? Bila mereka dah konvo, okey, guru kami ini tidak lagi putus hubungan dengan pelajar-pelajar ini. Kita masih follow pelajar-pelajar ini sehingga memang anak-anak ini dapat pekerjaan. Sebab kita nak pastikan tadi 70% itu adalah bekerja, 20% menjadi usahawan dan 10% menjadi menyambung pelajaran. Pada tahun 2019 97.64% kebolehpasaran. Okey, yang selebihnya mungkin dia tidak bekerja sebab berkahwin jadi suri rumah. Okey. Kemudian tahun 2020 pun sama, 98.6%. Okey, tahun 2021. Ini satu tepukan kepada ibu bapa. Okey, anak-anak ini 100% sama ada bekerja ataupun menyambung pelajaran ataupun telah pun menjadi usahawan. Okey, saya nak ucap tahniah kepada ibu bapa yang mempunyai anak pada tahun ini. Okey, yang ini adalah yang baru-baru ini convocation di USIM yang tahun 2022. Ada tak anak-anak yang konvo hari itu? Ada? Dah kerja kah tuan? Dah, alhamdulillah. Bayangkan baru konvo pada bulan 2, bulan 3. Sekarang baru bulan 7. Berarti 3 bulan selepas convocation, pelajar-pelajar ataupun graduan KV Matang telah mencapai 96.5% telah pun dapat memenuhi kebolehpasaran ini. Di sini kita dah nampak mungkin ramai di luar sana ibu bapa yang sedar hantar anak ke KV dan juga industri-industri telah mula melihat kebolehan anak-anak di college vocational. Okey. Tahniah kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang telah graduat lah. Okey. Kemudian ini tadi adalah peluang sambung pelajar. Kalau di IPTA, okey, paling ramai pelajar kita melanjut di MTUN, Malaysia Technical University Network ini iaitu di UUM, Unimas pun ada. Ini adalah universiti awam yang anak-anak kita boleh menyambung pelajaran di sini. Okey, untuk mereka menyambung peringkat degree sebab mereka sudah ada diploma. Okey, kemudian swasta pula ini. Okey, mungkin ramai yang tak tahu UCTS. Okey, ibu bapa semua, UCTS ini adalah sebuah universiti kepunyaan Kerajaan Negeri Sarawak. Okey, kami pernah membuat MOU dengan pihak universiti UCTS ini, dan pelajar-pelajar di sini kita boleh memohon untuk bantuan tegas untuk menyambung pelajaran di UCTS, Universiti Kepunyaan Kerajaan Negeri Sarawak. Tapi dia swasta lah. Okey, okey. Okey, success story. Kita share. Ini pelajar-pelajar kita menjadi usahawan. Mudahan suatu hari nanti kan anak-anak kita juga akan menjadi usahawan. Okey, ini pelajar tahun 2020. Dia pemilik kedai di Spice Recipe. Tengok dia punya income sebulan 10,000 income ni. Okey, kemudian pelajar bernama Anis Suhaila, dia membuka kedai spa apa tu?
Okey, dia ada perniagaan, perkhidmatan rawatan wajah urutan serta pakar lash extension. Tengok income, tengok muka, tengok income. Saya kalau saya jumpa anak-anak yang dah jadi usahawan, saya akan tanya, berapa income awak? And then saya selalulah saya mulut agak tu kan, ada tak income awak itu dia tak masuk dalam akaun cikgu-cikgu awak kan? Itulah yang cikgu-cikgu nak awak jadi. Kami ini sebagai pendidik bukannya memohon nakkan awak itu membalas jasa cikgu tu dengan nak share ke apa dan sebagainya. Kalau yang cikgu ni dia faham, kita amat berbangga. Kebanggaan kita ialah apabila anak-anak kita, anak-anak didik kita telah berjaya kan. Okey, tengok tu 68,000 hingga 82,000 sebulan yang dia dapat. Okey. Yang ini pula Magdalene Elizabeth. Okey. Yang ni juruterapi, ini dia bekerja. Okey. Kemudian yang bekerja yang ni di kat mana ni? Di Pulau Pinang. Okey. Kemudian Syaril Iskandar, dia juga bekerja. Amirul Naim, okey, bekerja di Pro 2 Era Zoom, Part and Service. Okey, kemudian yang ini, siapa kata pelajar KB tidak boleh bekerja di sektor awam? Muhammad Ikram ni dia menjadi juru teknik elektrik dan jentera. Okey, di Tentera Darat di Raja Malaysia. Anak-anak ni saya rasa tidaklah 1,000. Ini adalah gaji minimum. Kadang-kadang mereka lebih daripada itu sebenarnya. Okey, kalau dia menggunakan sijil dengan skill diploma pula, gajinya adalah berbeza. Okey, Vince Charles ini accountant. Ini maksudnya pelajar BPP. Okey, kemudian kita ada Rachel Moore. Dia juga bekerja. Yang menyambung pengajian pula Syarifah Halimah ini, dia adalah ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi dan rumah tangga di UPSI. Maksudnya nanti bila dia keluar dia boleh jadi cikgu juga. Kemudian ada yang menyambung pelajaran di UMAP, Universiti Malaysia Pahang, Peggy. Kemudian ada pelajar kita Muhammad Zulhelmi juga menyambung pelajaran di UMAP, UMP tu. Okey, kemudian yang belajar di City University Malaysia iaitu Nurul Kaisara. Okey. Baik. Mengakhiri slide, tapi ada lagi beberapa perkara saya nak share. Usah direnung letihnya usaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Okey, ini yang kita nak selalu bagi tahu kepada pelajar. Okey. Okey, untuk slide saya itu sahaja, tetapi ada beberapa perkara yang saya ingin kerjasama, pemahaman daripada para ibu bapa yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Okey, boleh tak tayang surat itu okey. Baik, ibu bapa sekalian, tadi saya sharekan kepada ibu bapa berkaitan dengan kekuatan kami, okey. Di KB Matang 1068 orang pelajar, asrama pula mencecah 700 orang dengan hanya warden kita hanya 13 orang pelajar, warden 13 orang untuk menjaga hampir 700 orang, itu yang asrama. Bagi yang harian pula 300 lebih orang. Jadi saya ingin menarik perhatian ibu bapa semua. Pada bulan Februari yang lepas, okey, telah dikeluarkan satu surat siaran kepada para ibu bapa berkaitan dengan larangan membawa smartphone ke college vocational. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, pihak PPD Kuching pula Padawan. Okey, di bawah tu ada lagi surat di bawah kan. Okey. Mungkin ibu bapa anak tahun 1, mungkin SM1 tu mungkin dia tak tahu lah, laju gila atas saja, atas yang ada lagi. Okey, nak bagi tahu perkeliling ni bawah rujuk.
Okey, saya merujuk pegawai HEM di PPD Padawan bahawa keliling ini masih berkuat kuasa. Saya nak cerita kepada ibu bapa, okey, keadaan dia macam ini. Sebenarnya masa pandemik dulu memang kita diberi kelonggaran untuk anak-anak membawa handphone, okey. Yang atas dia Cikgu Rizwan, yang atas. Tetapi itu adalah satu kemudahan. Apabila kemudahan ini yang kita berikan, tidak semua, segelintir anak-anak ini yang try and error lah. Okey, try and error, cuba menyalahgunakan kemudahan yang telah diberikan. Maka yang ini dikeluarkan surat-surat mantan pengarah tu, Cikgu Ridwan. Atas sikit, surat KB Matang punya. Okey, tak atas. Okey, maka dalam mesyuarat kami, Majlis Pengarah-pengarah dan pengetua SMT, pengarah-pengarah KB SMT Zon Sarawak telah sama-sama memutuskan bahawa kita kena implement balik perkeliling ini dengan merujuk juga kepada pihak PPD masing-masing. Maka sebenarnya semua KB di Sarawak telah mengharamkanlah, tidak membenarkan, bukan haramlah, muharam salah je no. Tidak membenarkan anak-anak untuk membawa gadget, smartphone ke asrama ataupun ke sekolah. Okey, jadi saya juga ingin pemahaman ataupun menjelaskan kepada ibu bapa untuk bekerjasama kepada kami, disebabkan minggu lepas benda ini saya sendiri yang nampak dan terjumpa. Pelajar ini layap, kata kita, orang Sarawak kan, apa layap mau. Mereka asyik dengan benda ini. Mereka tak sedar bahawa orang yang duduk di sebelah dia adalah saya. Dia kata, saya duduklah. Dia orang boleh buka game dengan tab di kantin itu. Masa lompang, kita ada masa lompang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, masa lompang maksudnya macam di universiti, ada masa yang memang tiada kelas disebabkan lompang lah. Okey, lompang. Saya tanya, game apa? Best game tu. Dia sedarnya saya duduk sebelah. Masa lompang maksudnya dia telah salah gunakan lah. Sebab pada awalnya kalau ikut surat ini, handphone yang dibenarkan ini pun masih ada kata orang jual beli kan. Sepatutnya tak boleh, hanya yang smartphone tak boleh, yang ada sistem kamera, apalagi tulis kat situ kan, sistem kamera dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun anak-anak boleh membawa handphone untuk berhubung dengan ibu bapa menggunakan handphone yang kecil ya, handphone manok ya. Yang itu kita benarkan. Okey, walau bagaimanapun untuk pengetahuan ibu bapa, ada pelajar-pelajar DVM. Okey, pelajar-pelajar DVM ini diberi dengan peranti siswa, betul tak? Pada tahun lepas. Yang ini memang dibenarkan. Pelajar DVM sebenarnya memang dibenarkan untuk membawa peranti siswa ini. Yang peranti siswa ini adalah menggantikan anak-anak lain yang dapat duit 300 ya. 150. Okey, yang pelajar-pelajar SVM itu mereka dapat bantuan awal persekolahan 150, tetapi pelajar diploma tak dapat duit itu. Sama juga pelajar tingkatan 6 dan yang berada di IPT, maka kerajaan telah ganti dengan memberikan peranti siswa itu kepada pelajar. Tetapi minggu ini hari Isnin kami telah bermesyuarat dan saya buat survey kepada semua pensyarah, okey, ketua-ketua jabatan dan untuk pelajar sijil vokasional lah, SVM. Mereka ini masih tertakluk kepada akta pelajaran. Kemudian saya tanya kepada semua KJ, ada keperluankah pelajar-pelajar ini memang perlu menggunakan gadget? Jadi
semua pensyarah kata biasanya kerja yang mereka bagi, mereka akan bagi kepada pelajar dan tak ada pun kena hantar esok ataupun kena hantar pada dalam minggu tersebut. Sebab yang ini pelajar boleh bawa balik rumah kerja ini dan mereka boleh akses internet di rumah. Ini untuk anak-anak SPM. Okey. Jadi sekiranya memang masih ada keperluan guru-guru itu nak meminta pelajar bawa gadget ini, kita telah sediakan satu borang permohonan daripada guru tersebut kepada pengarah untuk diluluskan supaya kita dapat pantau sekiranya ada kehilangan dan sebagainya. Hanya tujuan untuk PDP untuk pelajar SPM. Jadi mungkin ramai yang dah bawa, kami dah terangkan kepada pelajar asrama. Balik nanti tuan-tuan dan puan-puan, mohon make sure anak-anak ini tidak membawa gadget lah. Sekiranya ada, mungkin kami akan tahan, bukan rampas tapi tahan. Bila mereka balik kampung, kita bagi suruh dia simpan di rumah. Okey, ibu bapa. Okey, yang kedua ialah sekarang ini kami buat kempen balik ke rumah sendiri. Okey, untuk kempen balik ke rumah sendiri ini, sekiranya ada anak-anak dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memaklumkan dia nak ikut balik kawan, make sure kalau kempen ini sepatutnya dia balik ke rumah dia dulu, check in dulu, tunjuk muka dengan mak bapak dia sudah ada di rumah. Lepas tu mereka nak pergi rumah kawan, pergilah. Sebab kita nak mengelakkan kes. Ada yang mengatakan abang ambil, kawan ambil, kakak ambil ataupun kawan ambil, tapi dia mak bapak tak tahu dia pergi ke mana dan dia pergi ke rumah orang lain. Itu yang kita tak nak. Yang ini juga kita dah jelaskan kepada ibu bapa. Sebab itu kita implement satu lagi penambahbaikan. Pihak pengawal keselamatan akan ambil gambar tuan-tuan dan puan-puan bersama borang kebenaran keluar. Kami nak make sure nanti pelajar ini balik dengan ibu bapa dia atau kakak dia. So kita dah ambil gambar. Ini sebelum berlaku, ini yang kita nak buat. Okey, untuk masuk dalam pada 2 minggu yang lepas, kita benarkan masuk dalam bila menghantar anak-anak disebabkan hari hujan. Okey, kalau hari tak hujan memang masih kena hantar di luar gate sajalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pakaian kita mohon ibu bapa make sure anak-anak yang masuk ini pakaian baju korporat atau baju batik mereka dengan berkasut lah. Okey. Untuk ambil balik seperti contohnya hari Jumaat. Hari ini sebenarnya kita buat mesyuarat pada hari Jumaat sebab nak galakkan ibu bapa ramai datang. Sebab lepas ni boleh bawa anak balik terus. Kan? Sebab itu kita buat pada hari Jumaat. Jadi untuk ambil balik tu untuk pelajar lelaki setakat dewan ini, pelajar perempuan boleh ambil di dewan makan lah. Okey, untuk ambil balik, tapi hantar nanti hanya di depan gate. Okey, kemudian larangan makanan basah. Okey, yang ini mungkin ramai ibu bapa tertanya-tanya, kenapa peraturan ini dikuatkuasakan di KB Matang? Sebenarnya dah 2 ke 3 kali Cikgu Patrick. Ada 2 kali kes pelajar non-Muslim lah, minta maaf, telah membawa makanan yang tidak halal dan dibawa makan di dewan. Okey, dan dewan tu sudu, tray semua adalah bukan pelajar yang bawa. Jadi apabila kedapatan tersebut, maka bagi orang Muslim ni dewan kena samak lah. Kena samak sebab ada 2 kali. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sepatut berbangga. Yang tidak mahu perkara ini berlaku adalah mantan pengarah kita TS Dr. Lim Ah Chuan, seorang Chinese, tetapi dia yang mengimplementkan mengharamkanlah makanan ini dibawa masuk. Sepatutnya saya amat berterima kasihlah kepada beliau sebab ada pelajar ni ada yang bawa yang dalam tin dan bawa makan di dewan.
Tray tu budak tak bawa tray macam zaman kita. Tray memang disediakan oleh dewan, sudu dan semua dan sebagainya. Jadi bagi pihak dewan dia kena sama lah. Okey. Yang Muslim dia fahamlah sama. Sebab itu kita untuk biar dia diimplement semua tak dibenarkan bawa makanan bermasak. Contohnya dulu kan mak bekal nasi, kemudian ada lauk dan sebagainya. Dan salah satu lagi kita nak halang adalah disebabkan kita nak elakkan daripada keracunan makanan. Kalau ibu bapa bawa dari rumah, of course kita tahu kebersihannya. Tapi yang tak sempat nak masak, singgah kedai beli, bawa untuk anak, tiba-tiba kena keracunan, dan yang ini menyebabkan kita lah pihak kolej akan dipersalahkan lah. Okey, yang ini pun saya mohon kerjasama ibu bapa agar memastikan keadaan ini tidak berlaku. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa juga, ini pun saya memohon kerjasama ibu bapa, iaitu sekarang kita tengah mengadakan program pelajar kacak dan jelita. Kalau mula saya masuk sini, saya tengok rambut pelajar ada yang macam mi Maggie kat depan ini, ada warna kuning dan sebagainya. Jadi kami mohon kepada ibu bapa untuk sama-sama bantu kami di KV ini. Make sure rambut anak-anak kita kemas. Rambut pendek, tak ada dia macam orang Korea tutup mata, berjalan pun dia tak nampak. Itu yang kes tak nampak saya duduk sebelah tu. Dah lah main gadget. Okey. Kes gadget tadi baru satu. Ada yang mereka ni kadang-kadang mereka tak, dia buat sekolah ni macam pergi imat lah. Gempak handphone ni lek aja. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu bila mereka tengah handphone kan, dia tengok saya, mereka terus sembunyi tau. Takut cikgu dengan saya. Maka saya dengan anak adanya. Tapi pelajar dia dengan bangga. Kau sini dek. Di sini dek. Depan saya ke depan kadang-kadang. Itu yang macam, itu bukan budaya sekolah lah bagi saya kan. Jadi sebab itu kita tak nak benda ini berlaku. Kita bagi mereka bawa untuk kemudahan mereka sebenarnya, untuk mereka dapat akses internet dan sebagainya. Sekarang ini di library itu, sejak pelajar dibenarkan, ada yang bukan dibenarkan, yang tidak dipantau membawa gadget ini, rekod penggunaan internet di library sangat rendah. Jadi nanti mau tak mau mereka pergi library untuk cari sumber bahan lah. Okey, di library itu kita ada sediakan. Okey, untuk rambut tadi saya mohon juga jasa baik tuan-tuan dan perempuan bantu kami make sure anak yang masuk ke kolej, sebelum masuk tu rambut mereka kemas. Okey, untuk masa lawatan ibu bapa pada hujung minggu yang tidak balik, hari Sabtu kita adalah untuk pelajar ataupun puteri-puteri lah, anak-anak perempuan, dan hari Ahad pula adalah untuk anak-anak lelaki. Mak bapak boleh datang melawat, berada di kantin atas, nak duduk ke, nak dengar mereka sembang dan sebagainya. Jadi di situ mereka boleh lepak dengan anak-anak. Untuk hari Sabtu anak-anak perempuan, Ahad anak-anak lelaki. Tetapi pada keadaan tertentu, hari Sabtu ada anak perempuan, tuan-tuan dan perempuan tak dapat, kena datang hari Ahad. Yang ini maklumkan kepada pihak warden. Kita bagi juga kelonggaran. Okey. Dan yang terakhir daripada saya, saya ingin menyerulah ada satu program secara besar-besaran yang dianjurkan oleh KPM, iaitu gotong royong madani. Di peringkat KV Matang nanti kita akan buat pada 12 hari bulan Ogos, dan mungkin nanti akan buat surat akan menyusul. Dan yang ini adalah pihak BG amat dialu-alukan untuk bersama-sama kita buat gotong royong madani. Jadi saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa dalam penyampaian saya, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat sudi hadirlah pada hari ini. Sekali lagi juga saya menyeru supaya kita sentiasa bekerjasama demi kecemerlangan anak-anak kita di KV Matang. Sekian, terima kasih.
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang dihormati Puan Pengarah kita Cikgu Arni, NYDP kita Puan Nun binti Abun, barisan timbalan-timbalan pengarah kita Cikgu Spencer, Cikgu Patrick, Exco PIBG dan seterusnya para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama untuk AGM kita kali yang ke-28. Dan ini merupakan AGM saya yang pertama lah selaku YDP. Pada tahun lepas kita telah mengadakan AGM kita secara bersemuka pada 31 Ogos, cuti. Kita ambil masa cuti dengan harapan agar kehadiran ibu bapa amat merangsangkan. Dan pada hari ini seperti yang diberitahu oleh Puan Pengarah tadi, kita ambil kesempatan ini mengadakan AGM pada hari ini kerana untuk memudahkan ibu bapa, kerana selepas ini boleh terus mengambil anak-anak masing-masing untuk balik. Tetapi saya sebenarnya terkesima dengan kehadiran, kagum dengan kehadiran para ibu bapa pada pagi ini yang sangat-sangat merangsangkan. Terima kasih kepada para ibu bapa. Bagi saya ini merupakan satu manifestasi yang sangat jelas yang para ibu bapa kita lah amat mengambil berat berkenaan dengan pendidikan anak-anak kita. Memang tiada ibu bapa yang sebenarnya yang tidak ataupun tidak mempedulikan langsung pembelajaran anak-anak. Jadi kita seharusnya dalam PIBG menyokong semua program-program ataupun semua aktiviti yang telah dirancang oleh pihak KB dengan sepenuh hati. Jadi terima kasih kepada Puan Pengarah atas, mohon jangan didiamkan kerana perkara itu boleh ditanyakan kembali. Munsik dengan pengarah kita boleh jumpa dengan kita pun timbalan-timbalan pengarah kita, Cikgu Spencer boleh, Cikgu Patrick boleh, Cikgu Sudato boleh, SU kita, Cikgu Liana, bendahari kita, Cikgu To, dan mereka akan memberi penerangan yang lebih jelas gate automatik dan CCTV yang sendiri. Jadi beliau dengan syarikat yang namanya Syarikat Budi Maju telah menyumbang sebanyak RM1,000 untuk PIBG menjayakan peraduan tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya yakin banyak lagi kata orang bekas pelajar-pelajar kita tu yang berjaya, mun kita menjadi usahawan, pemilik perniagaan mereka sendiri, insya-Allah. Jadi kami rasa mesyuarat kita pada kali ini dipermudahkan dan diberi kata keberkatan daripada Yang Maha Esa dan diakhiri dengan kejayaan dengan keputusan yang positif, insya-Allah. Dengannya kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis yang berusaha Puan Arni binti Suhaili, Pengarah KV Matang, Tuan Haji Yul Haidzir, YDP PIBG,
NYDP, TPA, TPSA, KJK, barisan pensyarah serta ibu bapa yang saya hormati. Okey, kita akan mulakan dengan pengesahan minit mesyuarat AGM yang ke-27. Okey, seperti yang dipaparkan, okey, kita akan tengok seimbas lalu QR code di belakang kerusi-kerusi ibu bapa dan guru untuk apresiasi pelajar, talent night, program bacaton dan jogaton. Kita juga telah mengadakan satu pertandingan mencipta logo. Okay, next. Dalam kalangan Exco PIBG yang terdiri dari wakil ibu bapa dan pensyarah. Hanya 5 logo yang terbaik daripada calon individu dan kumpulan akan dipilih menjadi pemenang pada kali ini. Antara kriteria yang dititik beratkan dalam pemilihan logo terbaik ini adalah logo hendaklah tidak boleh melebihi 3 warna, disertai dengan penerangan dan maksud, dan penciptaan logo hendaklah asli dan tidak memaparkan unsur-unsur yang sensitif. Untuk sesi ini, kita persilakan pengarah kita Puan Arni binti Suhaili diiringi Yang di-Pertua PIBG Tuan Haji Yul Hadzir bin Razali Bujang untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Pemenang bagi pertandingan Reka Cipta Logo PIBG jatuh kepada TS Abang Abdul Malik dan Encik Edwan bin Ali. Dipersilakan pemenang untuk naik ke pentas menerima hadiah. Tahniah kepada pemenang TS Abdul Malik dan Encik Edwan yang telah menerima wang tunai sebanyak RM150 beserta hamper dan sijil. Tahniah dan syabas diucapkan. Seterusnya, pemenang sagu hati bagi pertandingan Reka Cipta Logo PIBG. Kita persilakan nama-nama berikut naik ke pentas untuk menerima hamper dan sijil. Terlebih dahulu, saya persilakan Puan Cindy Evelyn dari Khusus Teknologi Automotif. Dipersilakan Puan Cindy Evelyn. Okay, kita beri tepukan gemuruh kepada Puan Cindy Evelyn, pemenang sagu hati bagi pertandingan Reka Cipta Logo PIBG. Tahniah Puan Cindy. Dan seterusnya, pemenang sagu hati kedua dipersilakan Puan Nur Azlini dari Khusus Seni Reka Fashion. Tahniah Puan Nur Azlini. Seterusnya, pemenang ketiga bagi kategori sagu hati, kita persilakan Cik Zahirah binti Safwan dari Khusus Teknologi Elektrik. Dipersilakan Cik Zahirah.
Dan yang terakhir, Saudara Norman Munan Nicholas Mujah, pelajar SVM tahun 1 dari kursus Teknologi Elektrik. Dipersilakan. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada TPA, TBSA, KJK, Barisan Pensyarah serta ibu bapa yang saya hormati. RM1,333.2 Malaysia. Okey, untuk pembelanjaan, banyak perkara yang telah dibelanjakan. Okey, dibahagi kepada pembelanjaan yang merupakan sumbangan daripada PIBG, dan satu lagi ialah pembayaran untuk sumbangan yang berkaitan dengan aktiviti dan program college, dan pembayaran untuk aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum, dan pembelanjaan yang berkaitan setakat bulan Mei. Okay? Jadi statement pada bulan Jun belum lagi lah. Jadi setakat bulan dari Januari sampai bulan Mei, bersama dengan baki tahun lepas, jumlah dia adalah RM82,829.57. Okay, ini ialah pendapatan. Okay, kita lihat. Yang ingin didapatkan maklumat lanjut, yang ingin ditanya dan sebagainya, kita di depan ini insya-Allah. Namun kami siap dapat jawab, Puan Pengarah akan jawab. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Othman bin Semaon. Saya dari Kampung Tebekang, Serian, Jaga Sempadan. Okey, saya ada beberapa perkara di sini. Yang pertama ialah satu ketika dulu kita telah membuka satu grup PIBG KVM melalui aplikasi Telegram, ya, dan kita telah berebut-rebut mengisinya, dan ramai yang kontak saya, mana link tu. Saya bagi, tapi saya nampak, saya buka grup itu, saya telah di-remove. Adakah grup itu masih wujud ataupun saya yang di-remove? Tak tahu yang lain lah. Ada tidak aplikasi itu, grup PIBG Telegram? Yang kita dapat sekarang ialah maklumat KVM daripada guru kelas, grup kelas. Contohnya anak saya dalam elektronik, ya, grup kelas ETN. Ya, saya harap grup itu diwujudkan semula. Kalau dia memang masih wujud, saya harap saya di-add-kan balik. Kalau saya di-remove, saya tak tahu apa sebab dia. Okey, saya tak tahu yang lain lah. Okey, yang kedua ialah, kalau tak silap dengar tadi, perkara baru ialah lawatan ibu bapa pelajar untuk melawat anak yang telah diberitahu oleh Puan Pengarah tadi, iaitu hari Sabtu untuk perempuan dan hari Ahad untuk lelaki. Betul kan? Jadi saya memohon supaya dilakukan serentak, iaitu pada hari Ahad. Cuma kita pisahkan tempatnya untuk lelaki dan perempuan. Sebab kalau dihaskan hari Sabtu untuk perempuan, masalah untuk minta kebenaran berjumpa pada hari Minggu memang bertepek nanti. Memang banyak. Sebab hari Sabtu ramai ibu bapa yang bekerja. Peluang untuk jumpa anak, melepaskan kerinduan dan sebagainya adalah pada hari Ahad. Itu pun kalau dapat dipertimbangkanlah. Cuma yang perlu diatur ialah trafik, perjalanan, laluan kereta untuk ibu bapa yang bergerak keluar masuk pada hari itu. Itu saja yang perlu kawalan. Yang ketiga ialah tentang untuk hantar dan balik pelajar asrama, seperti yang dimaklumkan tadi, iaitu masa mengambil
dia masuk ke dalam tuan kemudian masa mengantar di depan gate. Jadi kita mohon juga supaya ianya dilakukan di kawasan Dewan Makan. Sebab ibu bapa melihat anak-anak itu kadang-kadang membawa barang yang banyak, ya, membawa barang banyak dan perjalanannya agak jauh. Ya, saya pernah mengalami keadaan itu masa anak saya di asrama dahulu. Ya, bila mereka membawa barang keperluan, memang kesian kita tengok. Ya, saya harap saya rasa ibu bapa setuju juga di sini. Setuju tak? Semua saya setuju. Hantar anak ke Dewan Makan, cuma perlu pengawal keselamatan untuk mengawal pergerakan kenderaan, itu saja. Ya, cuma mak bapak tidak dibenar masuk asrama. Itu ya. Itu yang penting ya. Jadi saya harap ianya dikaji balik lah. Okey. Yang ketiga yaitu tentang UCTS. Kalau tak silap saya, UCTS sekarang dah tukar kepada UTS. Betul ke puan? Kalau tak silap saya lah, UCTS kepada UTS. Sebab saya agak keliru tadi. UTS tu memang milik 100% Kerajaan Negeri Sarawak. Dulu disebut UCTS, sekarang UTS, Universiti Teknologi Sarawak. Ya, di situ memang peluang terbesar untuk anak-anak kita melanjutkan pelajaran jika ada diploma daripada kolej vokasional seperti ini. Ya. Di sana ada kejuruteraan elektronik, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan banyak jenis kejuruteraan, ukur bahan, ya, banyak lagi. UTS. Mengapa saya ambil perhatian perkara ini? Sebab saya ada something di situ yang saya boleh sharekan untuk tuan-puan, tuan-tuan. Personal lah. Okey, dan di sana sekarang ini dianya telah berusia 10 tahun. Berusia 10 tahun, ramai antara kita tak tahu apa itu UTS. Di depan UTS ada kolej Laila Taib, dan di sebelah dia tengah dibuat satu lagi sekolah, ya, khas untuk anak-anak Sarawak. Tapi ia terbuka untuk semua dan telah membuat MOU bersama dengan universiti di Indonesia. Indonesia. Jadi sekarang ini jika tuan-tuan tengok portal dia ada 120 orang partisipan dalam grup besar ya lah. Selain daripada setiap program pun ada grup-grupnya sendiri. Begitu juga dengan grup-grup yang terkait dengan asrama. Itulah sekarang ini grup itu masih, tapi mungkin kurang aktif lah. Tetapi untuk grup Telegram, grup WhatsApp kan, untuk guru kelas itu memang kita memang sedang aktif sekarang. Okey, untuk perkara yang ada yang telah masuk, kalau semua ibu bapa yang faham seperti tuan-tuan dan puan-puan yang ikut saja arahan ini, tak dapatlah, tak apa, kita disiplinkan anak-anak. Pesan ini baldi pun 5 bulan. Sebenarnya tak ada kes nak hilang-hilang sebenarnya. Ini kan convocation kali ke-22 dekat Semenanjung. Kalau dapat saya cadangkan kita buat dekat Sarawak saja lain kali lah kalau dapat lah. Sebab sekarang kos semua memang tinggi sekarang. Dan yang kedua saya mau tambah tadi yang Tuan ni cakap mengenai dengan masalah hari Jumaat berkenaan dengan ambil balik pelajar pulang dari asrama. Kadang-kadang di luar sana selalu jam. Sebab pukul 2 baru boleh masuk, tapi kereta sudah penuh luar sana. Kalau dulu saya ingat saya tidak ada jam, sekarang pandai jam. Sebab mau tunggu pukul 2 semua baru dapat masuk. Nanti sudah tunggu jam, mau keluar sampai dekat 1 jam dari sekolah sini. Betul tidak tuan-tuan? Kalau saya ikut saya lah. Kalau siapa, sebab sini kan ada Muslim, ada bukan Muslim. Kalau yang Muslim hari Jumaat dia memang sembahyang
hari Jumaat. Tapi yang bukan Muslim, dia dapat, mak bapak dapat ambil keluar awal, jadi tidak jam. Itu saja. Satu lagi berkenaan dengan hari Sabtu perempuan, sebab anak saya ni kan perempuan. Lawatan tu tadi saya dah sebut juga 8.30 pagi hingga pukul 5 petang. Okey. Untuk yang ni saya mungkin baru dengar lah kan. Terima kasih atas cadangan. Cadangan tuan memang terbaiklah untuk mengelakkan kesesakan. Baru sekarang ini saya rasa selama saya di sini 2 bulan baru sekali budak balik. Sebab selalunya cuti. Okey, saya akan melihat perkara ini dan kita akan tambah baik. Insya-Allah cadangan untuk pelajar non-Muslim balik dulu itu akan kita implementkanlah. Baguslah cadangan itu. Sebenarnya pelajar ini, kalau mungkin tuan-tuan tak melihat dari satu sektor atau satu sementara pelajar Muslim pula, pelajar non Muslim lepas lebih dahulu, sementara pelajar Muslim mewakili pensyarah dan juga ibu bapa sekali ya. Yang pertama ialah kami ingin memohon kepada PIBG kita untuk mengadakan ataupun satu penapis air ya, ataupun tujuan dia ialah untuk asrama gemilang kita, dan penapis air ini berupa kowe ataupun cucu ya, kuku cucu itulah. Jadi ada 2 ni yang boleh kita beri pertimbangan daripada PIBG untuk semua asrama kita ya, semua blok asrama kita, supaya kemudahan ini dapat diguna pakai oleh semua untuk memperuntukkan ataupun mempertimbangkan tempat letak motosikal ya. Tempat ini ialah bagi pelajar-pelajar yang ada stiker dan juga ada lesen